Nescaya tiada bilang dia adanya. Adanya seperti hukum tiada. Jadi masalah seterah mempunyai 3 tertib. Peringkat yang tertib yang pertamanya, martabah yang pertamanya, jidar atau tiang dan barang sebagainya. Dan martabah yang keduanya pada kata atau mata benda atau barang sebagainya. Tak. Yang kedua tu musallan. Musallah seperti sejadah dan tikar. Yang ketiganya apa dia? Gurisan. Gitu ya. Jadi peringkat yang pertama dinding atau tiang atau barang sebagainya. Peringkat yang kedua musalla atau seperti musalla, seperti sejadah dan tikar, dia kata. Dan yang ketiga tu guris, buat garisan. Maka sini dia katanya muka 141 atas, dia kata inilah empatnya, bukan 3, 4. Jadi betul. Jidar atau tiang dan barang sebagainya. Itu satu. Yang keduanya atau mata benda atau barang sebagainya seperti beg. Yang ketiganya musalla, yang keempatnya gurisan. Begitu ya, 4. Inilah 4 martabah daripada sutrah yang disunatkan bagi musalli, bagi orang semayang atas tertib seperti yang tersebut. Jadi kalau tak dapat yang pertama, dinding dan tiang dan sebagainya, barulah kita ambil mata benda. Kalau tidak ada mata benda, barulah kita guna musallan seperti tikar dan sejadah. Kalau tidak ada, barulah kita ambil gurisan. Wajib kena, mesti kena ikut tertib dia. Barulah nak dapat sunat. Maka manakala menyalahi tertib itu, rupa misal menyalahi tertib itu seperti dikerjakan martabah yang kedua, martabah yang kedua serta mudah senang nak dapat martabah yang pertama. Jadi dia ambil martabah yang kedua, ialah mata benda. Mata benda, beg kemasalan atau kotak-kotak kemasalan, itu martabah yang kedua. Serta mudah, serta senang, serta dapat martabah yang pertama. Tiang ada, dinding ada, dia tak pergi cari dinding, cari tiang. Hanya dia guna mata benda untuk jadi seterah. Nescaya tiada dibilang dia seterah. Tak dikira. Kira katanya tidak ada. Maknanya tak dibilang tu maknanya adanya seperti hukum tiada. Walaupun ada, tapi pada hukumnya tidak ada. Sebab dia salah ambil tertib. Dan disunatkan ada seterah itu pada pihak kanan sekira-kira berbetulan dengan kening kanan. Dan disunatkan ada seterah itu
seterah yang lain daripada dinding lah. Tiang ke masalan, pokok ke masalan, kalau tidak dia guna apa dia, beg ke masalan. Kalau martabah yang kedua, uh, uh, atau tungkat yang di pojok dalam tanah masalan. Dia katanya dan disunatkan bahawa disunatkan ada seterah itu pada pihak kanan. Maknanya dia tu sebelah kiri daripada seterah. Dia tak nak kalau kita semayang di belakang tiang tu. Jadi kita ambil tiang tu jadi seterah, maka tak nak betul kepala kita betul-betul dengan tiang tu, tak nak. Bahkan aulanya kita berat ke kiri kanan, kiri bagi tiang. Jadi maknanya apabila kita berat sebelah kiri bagi tiang, maknanya tiang sebelah kanan kita lah. Tengok. Sekira-kira berbetulan dengan kening kanan. Kalau kecil tu semacam tungkat tu, jadi tungkat tu berbetulan dengan kening kanan. Dia tak nak kiri jauh sangat. Jadi sebelah kiri sikit. Jadi maknanya tidak, supaya tak jadi betul. Betul dengan pertengahan kepala tu. Jadi maknanya kita berat ke kiri sikit. Sekira katanya kita sebelah kiri, dia sebelah kiri kita. Sekira-kira berbetulan dengan kening kanan. Kalau kecil itu nampaklah kata dia tu berbetulan dengan kening kanan. Jadi mana bukan jauh sangat. Atau pihak kiri. Atau pihak kiri dia makin jauh. Kalau kiri itu, kalau tungkat masalah sebelah kiri kita, maknanya sekira berbetulan dengan kening kiri. Jadi kita sebelah kanan dia. Dia sebelah kiri kita. Begitu. Dan jangan dijadikan seterah itu berbetulan dengan pertengahan muka. Tak nak begitu. Betul. Kalau tiang dia, kalau besar pun jangan duduk di betul tengah-tengah tiang. Kalau tiang tu besar, kalau tungkat tu kita nampaklah mudahlah, senanglah sebab katanya bagi betul dengan kening kan. Tapi kalau tiang tu besar, maknanya jangan betul dengan tiang tengah-tengah tu. Kita berat, jadi maknanya aulanya kita berat sebelah kiri. Dia katanya dan jangan dijadikan seterah itu berbetulan dengan pertengahan muka. Maka iaitu makruh. Itu makruh kalau berbetulan. Sebab tu kalau semayang di belakang tiang tu, walaupun tiang besar pun, kira kata di tengah dia tu, tengah tiang betul-betul tu, jangan kita duduk betul dengan tengah betul-betul. Kita bagi sengit sebelah, berat sebelah kanan, itu lebih aula. Atau berat berat sebelah kiri, itu lebih aula daripada berat sebelah kanan. Jadi berbetul-betul tu jangan. Itu makruh. Kerana apa makruh? Kerana ditegah daripadanya, daripada jadikan seterah berbetulan dengan pertengahan muka. Sebab takut nak niat sujud pada tiang pula, itu masalah mudarat besar lah. Sebab jadi macam kita sujud kepada tiang pula. Walaupun tak ada kosak nak sujud pada tiang, tapi nampak zahirnya macam tu. Sebab tu jadi kita berat sebelah kiri atau berat sebelah kanan. Jangan jadi tengah-tengah. Kalau nak letak beg pun, jadi berat sikit. Jangan tak betul dengan kepala, dengan muka tu, jangan. Dan disyaratkan keadaan seterah itu hampir dengan dia seperti bahawa adalah antaranya dan antara tumitnya qadar 3 hasta. Kalau tiang, kalau dinding ni, dinding kat kiri, dinding kanan tu, kita kira lain lah.
Ni kalau seterah seperti tiang masalan. Seperti beg masalan, seperti tungkat pokok masalan. Dia katanya dan disyaratkan syarat nak hasil seterah ada tu belum tentu nak jadi. Dan disyaratkan keadaan seterah itu hampir dengan dia dengan orang semayang. Jangan jauh. Nah, kalau seterah sebelah depan tu kira kata seperti bahawa adalah antara seterah dan antara tumitnya, tumit orang semayang. Qadar 3 hasta. Gitu ya. 3 hasta. Atau kurang. Atau kurang daripada 3 hasta. Hasta ni hasta mana? Dengan hasta manusia. Kira dengan hasta manusia. Atas yang diiktimadkan, yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi cara dianya antara seterah dengan tumit. Itu tak lebih daripada 3 hasta. Kira tu dengan hasta manusia. Hasta tu kira hasta manusia. Kenapa kait gitu? Dia ada hasta tu. Ada satu jenis hasta lagi, dia panggil hasta najjar. Zira'un najjar. Mana hasta tukang kayu. Dia panggilnya begitu. Najjar, tukang kayu. Maknanya 1 foot tu lah. 1 foot. Mana itu hasta juga. Tapi tak kira. Dia 1 foot tu apa? 30 sentimeter. Ni kira hasta manusia. Ambil daripada siku sampai hujung jari. Itu mengikut yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Atau daripada hujung anak jarinya. Kira hujung anak jari. Tadi kira kat tumit. Ni kira hujung jari. Atas yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli. Hasta orang yang pertengahan. Itulah yang dapat sujud di dalamnya. Jadi mana 3 hasta pertengahan. Jadi maknanya hasta tangan orang yang tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Sederhana. Lepas tu kira kat ujung jari sampai kepada tu seterah. Maka itu muat dah untuk nak semayang, nak sujud. Dalam jaraknya antara jari dengan seterah tu, 3 hasta itu dah muat. Untuk kita semayang di antara tu. Jadi mana kita nak sujud tu dah tak belagalah kepala dengan seterah tu. Tengok. Demikian lagi disunatkan jauh antara dua saf itu demikian jua. Iaitu 3 hasta, jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau tidak, meluputkan fadilah jamaah.
Jadi antara imam dengan saf yang pertama, antara saf yang pertama dengan saf yang kedua hingga seterusnya, janganlah lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta. Sebab kalau kita letak betul-betul 3 hasta tu muat dah nak apa dah? Nak sujud tu. Jadi tak kena tarang di depan dah. Dia jaraknya dah muat dah. Jadi maknanya sama saja. Masalah antara kita dengan sutrah, antara saf kepada saf sana itu, jangan lebih daripada 3 hasta. Dan disyaratkan pula, syarat nak hasil sutrah itu, bahawa adalah tingginya umpama jidar. Tingginya umpama jidar. Kalau tiang tu memang dia tinggi. Kita tak bosan dah dengan dia. Tetapi kalau dinding, kalau beg masalah atau kotak apa-apa saja, atanya bata ke masalah, maka tinggi dia. Saat ni jarak antara kita dengan sutrah ni tinggi dia. Kalau umpama dinding, dinding yang rendah, tengok macam mana. Dia katanya dan disyaratkan bahawa adalah tingginya umpama jidar atau tiang atau tungkat itu qadar 2 sulus hasta. 2/3. Atau lebih. Jangan kurang daripada 2 sulus hasta. 2/3. Jadi maknanya sekurang-kurangnya 2/3 daripada 1 hasta. Kalau letak pen di depan tu tak mada. Kalau bata jokong yang ada sekarang tu, itu nampaknya tak memada lagi tu sebab kecil saja kan. Kecil. Tinggi dia tu tak kurang daripada 2 sulus hasta, 2/3 daripada hasta. Maknanya kalau kira lebih kurangnya, kalau ambil daripada siku sampai pergelangan ni dah memadai. Sebab ini 1 hasta mulai daripada siku sampai hujung jari. Lepas tu kita bagi 3, ambil 2. Maknanya lebih kurang ni lah. Lebih kurang pergelangan tu. Lepas tu dia kira sini tu atas jalan lebih kurang, tak nanti betul-betul kena ukur. Jadi mana lebih kurang tu. Maka manakala menyalahi ia, menyalahi tak sama dengan syarat yang sani, seperti adalah ia jauh daripada 3 hasta. Jauh daripada sutrah tu jauh lebih daripada 3 hasta. Atau tiada tinggi 2 suluh hasta. Tiada kebilangan sutrah itu. Ada macam tak ada. Tak kira katanya tidak ada sutrah. Kalau tak cukup syarat dia. Maka apabila mengereja, habis cukup syarat dia. Dan maka apabila ia seorang yang sembahyang, musalli, orang sembahyang tu, mengerejakan seperti syaratnya, mengerejakan, yakni mengadakan sutrah mengikut syarat-syaratnya, dan diperoleh syarat-syarat sutrah dan tertibnya. Tengok. Jadi maknanya apabila kita buat dah ambil sutrah dan diperolehkan syarat-syarat dia, dan juga kena dengan tertib dia, 1, 2, 3, 4 tertib dia. Kalau ada 1 jangan ambil 2, kalau tak ada 1 barulah boleh ambil 2 kan. Begitu. Kena dengan tertib dia. Lagi pula nak tambah tu, kalau orang pun boleh. Orang yang berdiri di depan pun boleh nak jadikan sutrah. Contohnya kalau makmum tu, sutrah bagi makmum tu ialah imam lah.
Seterah bagi makmum. Jadi kalau kita semayang jadi makmum tu tak perlu kepada cari seterah. Bahkan imam kita tu ialah seterah bagi kita. Artinya kita semayang di belakang orang yang semayang. Atau minta tolong orang pun boleh. Kau duduk sini sekejap, kau jadi seterah ke aku sekejap. Boleh juga. Dia duduk. Boleh dah tu. Sebab dia pun tinggi pada 2 hasta kan. Lepas tu kita jangan jauh pada dia lah. Untuk jangan lebih pada 3 hasta tu. Lepas tu jangan duduk betul-betul dengan belakang dia tu. Berat ke kiri atau berat ke kanan. Boleh juga. Tengok. Dia katanya maka apabila ia mengerjakan seperti syaratnya dan diperoleh syarat sutrah dan tertibnya pun kena dan tiada taksir ia sembahyang pada tempat itu. Lepas tu pulaknya dia tak taksir pada sembahyang pada tempat itu. Contohnya kalau dia buat seterah buat apa kena dengan cara, tetapi tempat yang dia pilih sembahyang tu ialah tempat laluan orang. Sebab makruh sembahyang di jalan. Tak mesti jalan je raya macam ni. Kalau dalam masjid pun seperti muka pintu dia ke masa tempat laluan orang tu, itu tak boleh tu. Itu tak boleh. Walaupun kita buat seterah pun tak kena dengan tempat. Jadi maknanya tempat yang kita pilih solat sana itu tidak ditaksirkan. Agar katanya lepas daripada orang lalu. Contohnya kalau kita semayang di tengah-tengah pintu tu, itu kira kata kita taksir lah tu. Itu maknanya dan tiada taksir ia pada sembahyang di tempat itu. Nescaya hasillah baginya sunat sutrah. Hasil, dapatlah sunat sutrah. Dan sunat pada ketika itu baginya. Maka hasillah sunat sutrah bagi dia. Habis sekat tu. Dan sunat pada ketika itu. Ketika hasil baginya sunat sutrah. Dan sunat pada ketika itu, ketika hasil baginya sutrah. Ketika hasil baginya sunat sutrah. Sunat-sunat baginya bagi seorang yang sembahyang. Dan bagi orang yang lain, kawan-kawan dia ada kat tepi dia ke masalah yang tiada sembahyang. Jadi orang tu sembahyang, kita di belakang dia tak solat pun kita. Sunat-sunat menolakkan orang lalu antaranya dan antara seterah. Jadi maknanya kita apabila kita solat, maka hasil sunat seterah bagi kita. Sebab kita buat seterah kena dengan tertib, kena dengan syarat-syarat dia. Lagi pulaknya kita pun semayang pun bukan taksir pada pilihkan tempat. Tempat yang tak sepatut semayang, kita dah tak semayang di situ. Maka apabila kena dengan syarat, dengan tertib dia, maka ketika kita semayang tu, kalau ada orang nak lalu antara kita dengan seterah sunat, kita tolakkan, sekat. Jangan bagi dia lalu. Dan begitu juga orang yang ada di tepi-tepi itu, sekiranya kalau kita tengok ada seorang tu semayang, lepas tu seterah dia pun kena dengan cara apabila orang nak melitas di depan antara seterah dengan orang semayang tu, celah tu, boleh sunat kita larang juga. Kita tolakkan juga. Kita tahankan juga. Walaupun kita bukan orang semayang sekalipun. Sebab tu sunat. Apabila tengok orang semayang, maka kita tolong jaga supaya orang tak lalu antara. Lalu sebelah atas pada seterah tu, tu lain pada kayangan dia tu, tak mengapalah. Jadi maknanya apabila dia buat seterah tu, seolah kata tempat itu jadi kayangan bagi dia. Tak boleh siapa-siapa lalu
melitas di situ. Sekiranya kalau ada orang nak lalu nak melitas tu, sunat bagi orang sembahyang tu sendiri dan orang lain menolakkan. Dan haram pula orang lalu antaranya dan antara seterah. Sekiranya kalau ada orang sembahyang dan dia dah ambil seterah kena dengan syarat dengan tertib, maka haram lalu. Maka haram lalu antara celah-celah tu lalu melitas di depan dia, lalu kat kawasan seterah, kita kira mudah katanya kawasan kayangan dia tu lah. Antara dia dengan antara seterah tu haram lalu. Dan jika tiada diperoleh jalan yang lain sekalipun. Kalau katanya tidak ada jalan yang lain sekalipun, maka haram juga. Lepas tu nak buat macam mana? Tunggu bagi dia habis solat dulu. Dan tiada wajib menolakkan dia, yakni tiada wajib menolak orang lalu di hadapannya. Nah, katanya yang tadi tu dia kata apa dia? Dan sunat pada ketika itu atas sikit. Dan sunat pada ketika itu ketika hasil baginya sunat seterah. Baginya sunat bagi orang sembahyang dan bagi orang yang lain yang tiada sembahyang. Menolak orang lalu antaranya dan antara seterah. Kalau ada orang nampak orang nak lalu, dia tolak, dia sekat, sunat. Dan haram pula orang lalu antaranya. Jadi haram di atas orang lalu antara orang sembahyang dan seterah. Dan haram pula orang lalu antaranya dan antara seterah yang di hadapannya. Seterah yang depan. Dan jika tiada diperoleh jalan yang lain sekalipun. Haram juga melintas. Kita nak kena tunggu sampai dia habis dulu. Habis solat dulu. Dan tiada wajib menolakkan dia. Apa mana? Yakni tiada wajib menolakkan orang yang orang lalu di hadapannya. Dan tiada wajib menolakkan dia, apa mana? Yakni tiada wajib atas orang yang sembahyang yang mempunyai seterah tadi. Menolak orang lalu melintas di hadapannya. Tak wajib. Dan jikalau menolak itu wajib atas mukallaf yang kuasa. Kerana menghormatkan sembahyang. Kerana adalah wadakkan sembahyang, diwadakkan sembahyang dan maksudnya sempurna khusyuk dan tadabbur dan ketiadaan bermain-main barang sedapatnya. Dan menolakkan orang lalu itu sangat menafi ia akan dia. Kerana
maka kerana itulah dipaling daripada wajib kepada sunat. Dia katanya dan tiada wajib sani sunat kan. Apabila kita semayang, kita dah ambil seterah kena dengan syarat betul dengan tertib, maka sunat saja kita menolakkan orang lalu melintas di antara kita dan seterah. Sunat. Sunatnya mana tidak wajib. Gitu. Tengok. Jadi di sini maknanya nak menyatakan alasan kenapa sunat tak wajib. Mana menolakkan orang yang lalu antara kita dengan seterah tu adalah hukumnya sunat. Tidak wajib. Padahalnya kalau lalu tu haram. Kalau lalu tu haram, kalau kita kira-kira tu, lalu melintas di antara orang di depan orang sembahyang antara seterah dan dia tu haram. Kan? Haram. Maka menolakkan perkara yang haram tu kiranya wajiblah. Nak kena kata wajiblah. Sebab kita katanya al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Kalau gitu melintas tu haram, larangkan daripada buat benda haram tu wajiblah. Tapi tidak, hukumnya sunat saja. Menolakkan orang yang nak lalu melintas tu sunat. Maka apabila ada orang nak lalu, kita buat tangannya begini. Sekat dengan tangan. Apabila orang nak lalu, sekat dengan tangan. Itu sunat, tak wajib. Kenapa tak wajib? Padahal kalau dia sengaja lalu melintas di antara tu, maka adalah haram. Kalau dia tahu kata dia perasan dah orang nak lalu sana itu, nak melintas sana ini, dia tahu kata ni orang sembahyang, itu seterah dia. Dia melintas juga. Itulah haram. Tapi kalau dia tak perasan, maka tak salah. Tengok. Dia katanya dan tiada wajib menolakkan dia, yakni tiada wajib yakni tiada wajib atas orang sembahyang. Tiada wajib yakni tiada wajib atas orang sembahyang menolakkan orang lalu di hadapannya. Jadi nisbah bagi orang yang sembahyang sana itu tak wajib dia menolakkan sekat akan orang nak melintas. Sebelah balik dia. Dan jikalau menolakkan itu wajib atas orang mukallaf yang kuasa, menolakkan daripada melintas orang yang tak sembahyang tadi tu. Wajib. Tadi dia kata sunat, ni kata wajib pula. Dan jikalau menolakkan itu wajib atas mukallaf, menolak sebab masuk kata mengerjakan haram, maka wajiblah ingkar akan mungkar. Jadi nisbah bagi orang yang sembahyang sendiri itu tak wajib. Walaupun itu menolak tu wajib atas orang mukallaf yang kuasa sekalipun. Faham? Orang lain daripada dia tu wajib. Kalau kita ni, contohnya kita ada kat tepi orang sembahyang yang ambil seterah. Apabila ada orang nak lalu, wajib atas kita kena tolak, kena sekat. Begitu. Tapi diri orang sembahyang sendiri tu tak wajib. Kenapa? Kerana ilat pada tiada wajib. Kerana menghormatkan sembahyang. Tak wajib tu kerana nak menghormatkan sembahyang. Tidak wajib atas orang sembahyang sendiri itu menolakkan orang lalu. Bahkan sunat saja kan. Tak wajib kerana nak menghormatkan sembahyang. Macam mana pula? Tak wajib kerana nak menghormatkan sembahyang.
tak wajib tu ilat dianya, tak wajib menolakkan orang lalu tu ilat dianya sebab dianya kerana menghormatkan sembahyang. Lepas tu jalan mana pula kata tak wajib? Sebabnya nak menghormatkan sembahyang. Macam mana rupa dia? Kerana adalah, ni. Kalau seolah orang tanya, macam mana pula tak wajib? Kan? Tak wajib menolakkan orang lalu, bahkan sunat. Tetapi tak wajib tu kerana menghormatkan sembahyang. Begini. Kerana adalah diwadakkan sembahyang. Dan maksudnya, kerana adalah diwadakkan, dihantarkan sembahyang itu, dan maksudnya, tujuan dan maksudnya, maksud daripada sembahyang tu ialah sempurna khusyuk dan tadabbur. Tadabbur pada apa yang dia baca. Dia hantaran sembahyang tu bukan nak kita berdiri rakaat tidak bagi habis-habis solat tu tak. Bahkannya sembahyang yang nak betul-betulnya nak di khusyuk. Khusyuk tu ruh bagi sembahyang. Kita sembahyang ni nak kepada khusyuk sangatnya. Maknanya perkara yang penting dalam sembahyang tu bagi dapat khusyuk, bagi dapat tadabbur. Dan ketiadaan bermain-main, tidak bermain-main dalam sembahyang. Jadi betul-betul kita menghadap kepada perbuatan sembahyang. Perbuatan yang luar-luar tu tak payah kita peduli sangat. Sebarang dapat. Sekadar boleh. Boleh sebanyak mana boleh, sebanyak itulah kita kena buat. Kuasa buat setara mana untuk dapatkan khusyuk dan tadabbur, sebanyak tu kita perlu buat. Dan menolakkan orang lalu, padahalnya kalau kita kira menolakkan orang lalu itu sangat menafi ia menolak dia akan khusyuk dan tadabbur. Kan? Orang lalu, kita sembahyang tengok ke orang, takut orang lalu di depan kita. Jadi maknanya kalau fikir nak tolak, jadi begini. Kalau kita katanya kita dah buat seterah kena dengan syarat dia, kena dengan tertib dia, kita pun solat. Lepas tu kalau kata wajib, kalau kata menolakkan orang lalu tu wajib, tak senanglah hati kita ni. Nampak orang nampak orang datang dekat dengan kita tengok dia, takut dia nak lalu di depan kita. Sebab apabila dia nak lalu melintas depan kita, wajib kita kena tolak. Kalau begitu tak senang juga hati kita, bosan hati kita ni. Tengok orang, nampak orang berjalan menghadap mari kat kita pun tengok kat dia. Tak senang kita nak tadabbur, tak senang kita nak khusyuk. Kalau kata wajib, nanti dia melintas, kita tak tolak, berdosa pula kita. Kalau kata wajib. Kalau kata wajib, jadi maknanya tak senang hati kita. Itu maksudnya. Itu sebab tu dia kata menolakkan orang yang lalu itu sangat menafi, sangat melawani. Ia menolak tu dia akan khusyuk dan tadabbur. Jadi maknanya, kalau ada orang lalu, kalau kita nak biarkan dia lalu pun tak mengapa. Kalau kata wajib, jangan berdosa kan. Biarkan orang lalu depan kita tu berdosa kita. Jadi apabila kata wajib berdosa, kita nak takut nak berdosa, kita apabila nampak orang nak lalu melintas depan kita, kita pun perhati kat dia. Apabila perhati kat dia, kita pun tak dan nak perhati pada tadabbur, perhati pada bacaan kita, khusyuk pada sembahyang. Sebab tu, nak bagi lepas daripada, sebab benda wajib kita kena buat. Apabila sembahyang nak kena buat benda lain juga tu, jadi maknanya satu perkara yang menyibukkan hati kita. Maka kerana itulah dipaling diubah daripada wajib kepada sunat jua. Diubah daripada wajib menolak kepada sunat jua. Sunat menolak. Maknanya kalau kita nak biarkan, lalu lah nak lalu. Aku pejam mata buat tak hirau pada dia. Jadi bertambah khusyuk kan.
Ni kalau jadi wajib kita nak biar tak boleh. Sibuk pula kitanya. Begitu. Sebab tu uh, dia ini pun sama juga. Nak buat bandingan satu masalah untuk kita nak bagi gambarkan masalah khusyuk. Dia pada waktu kita duduk at-tahiyat, jari kita ni, ni jari ni, jari kanan ni letak begini kan. Apabila kita, mazhab kita gerak pada kata illallah saja. Illallah saja. Lepas tu diam. Itu mazhab kita. Lepas tu ada setengah mazhabnya, ada setengah riwayat hadisnya, ada setengah mazhabnya dia buat begini. Ketika dia tayat akhir tu jari dia naik turun, naik turun, naik turun. Kalau pernah tengok ada orang buat begini. Maka soalnya mana aulah yang buat begini naik turun sepanjang masa tu, sepanjang masa tahiyat tu, atau naik gerak sekadar illallah saja seperti mazhab kita, maka Syekh Bajuri jawab katanya jalanan kita ni lebih aulah sebab sesuai dengan khusyuk. Sesuai dengan khusyuk sembahyang. Tenang dalam sembahyang. Sebab kalau buat begini, maknanya menafikan khusyuk. Dia katanya, aulanya diam begitu. Sebab ni nak kena buat juga ni. Nak kena buat juga, bukan jadi sendiri kalau kita duduk tayat buat begini. Begitu. Dengan dia dilarazkan, dibuat teka-teki. Dilarazkan. Maka dikata pada kami suatu perkara yang mungkar yang tiada wajib menghilangkan dia. Perkara mungkar tapi tak wajib menghilangkan dia kan mungkar. Dia al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar adalah wajib. Kan? Maka mana dia? Mungkar. Melintas, melalu di depan orang sembahyang yang ada seterah itu. Apa dia? Haram kan? Sebab tu di dalam saf sembahyang tu, dia saf yang pertama jadi seterah bagi saf yang kedua. Sebab tu kita nak lalu depan tu tak boleh. Sebab jadi masuk dalam kata melalui antara seterah tu. Sebab tu kalau kita lalu kat tepi tu, itu tak bagi kata kita melintas. Lalu kat tepi orang salat. Dia katanya ada satu laraz teka-teki untuk orang alim fiqh. Nak juga kena pada buat teka-teki dalam masalah fiqh supaya nak jadi mahir dan lacar pada hukum fiqh. Apa benda? Dia buat teka-tekinya apa benda? Benda itu mungkar tetapi tak wajib menghilangkan dia. Kalau kita kira mengikut kaedah asalnya, menghilangkan akan mungkar itu adalah wajib. Menghilangkan mungkar itu adalah wajib. Kalau kuasa kita ubah dengan perbuatan, tak kuasa dengan perkataan, kalau tak kuasa lagi, dengan hati. Maknanya jangan setuju dengan dia. Dengan hati itu makna jangan setuju dengan perbuatan mungkar itu. Maka mengingkarkan mungkar, menghilangkan mungkar itu adalah wajib. Tetapi di sini dia katanya ada suatu benda yang mungkar tetapi tak wajib menghilangkan. Jawab orang belajar fiqh. Jawabnya ialah menolak oleh orang sembahyang akan orang lalu di antaranya dan antara seterah. Jawabnya begitu. Itu ya. Biar.
dan apabila tiada diperoleh segala syarat yang tersebut itu, atau diperoleh akan dia tetapi taksir ia pada tempat sembahyang. Nampaknya kita akhir di situ dulu, masalah panjang pula. Kita akhir di situ dulu, insyaAllah kita akan sambung esok hari. Katanya apabila tiada diperoleh segala syarat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح جنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.